Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, hadirin muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita cuba menyentuh satu tajuk berkaitan dengan puasa, dan kita akan bincangkan satu tajuk yang penting di dalam ibadah puasa yang sering dibincang dan dibahaskan oleh umat Islam dalam mereka berusaha memastikan ibadah puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang dimaksudkan iaitulah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Dalam kita nak memahami persoalan ni, kita kena tahu satu perkara yang penting, iaitulah dalam ibadah puasa ini perkara yang paling penting ataupun perkara yang menjadi asas kepada ibadah puasa ini tak banyak, hanya dua sahaja. Perkara yang menjadi asas binaan kepada ibadah puasa ini hanya dua, tidak lebih daripada itu. Yang pertama iaitulah niat. Yang pertama ialah niat, dan yang kedua adalah al-imsak, iaitulah menahan diri dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu sahaja asas binaan kepada ibadah puasa. Ada pun lebih lain daripada itu. Perbahasan di kalangan ulama, ijtihad yang dibahaskan di kalangan ulama. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, persoalan perkara yang berkaitan dengan niat. Kita semua telah sepakati, iaitulah dalam ibadah, setiap ibadah memerlukan kepada niat. Asas perkara itu iaitulah satu hadis yang begitu masyhur yang semua kita hafal, iaitulah kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sehingga ke akhirnya. Jadi daripada hadis itu menunjukkan setiap ibadah perlulah dibina di atas niat. Niat yang dimaksudkan adalah keazaman hendak melakukan sesuatu. Itu niat. Dan suka saya sebutkan di sini iaitulah supaya kita tak keliru. Yang dimaksudkan niat sebagai ibadah itu, niat yang dimaksudkan di sini ialah keazaman. Dan para ulama telah menyebut bahawasanya niat itu ada 5 martabat. Seperti kata mereka, maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi ithmu qad waqa'a. Kata para ulama, niat itu ada 5 martabat. Pertama hajis, kedua pertama hajis, kedua khatir, ketiga hadithun nafsi, keempat ham, kelima azam. Apa dia hajis? Hajis ni barangkali bahasa kita yang mudah kita sebut terdetik di dalam hati, itu hajis. Itu tak dinamakan dengan niat. Kalau kita terdetik di dalam hati nak berpuasa, kemudian kita setakat itu saja, dia tak dinamakan sebagai niat. Terdetik bukan niat. Selepas hajis, khatir, dia lama sikit daripada terdetik. Barangkali dia terlintas dalam hati kita. Dia lama sikit daripada terdetik. Terlintas juga tidak dinamakan sebagai niat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadithun nafs. Hadithun nafs benda yang kita duk bercakap dalam hati kita. Dia hajis mula dia terdetik, kemudian dia terlintas, kemudian dia hadithun nafs, dia benda yang terdetik tadi itu terlintas, dia datang lagi ke dalam hati kita, dia duk bermain di dalam hati kita. Itu juga tidak dinamakan niat. 3 martabat ni, sama 3 kedudukan ni, kita nak buat baik, sama ada niat itu niat baik ataupun niat itu niat jahat, kalau baik tak dikira pahala, tak ada pahala, kalau jahat tak ada dosa. Dalam 3 martabat ni, iaitulah hajis, khatir dan hadithun nafs. Yang keempat, dia ada ham. Ham iaitulah barangkali kita boleh terjemahkan sebagai berkeinginan melakukan sesuatu. Ada kehendak melakukan sesuatu. Ham, martabat yang keempat niat iaitulah ham. Kalau kita ada keinginan melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Pada martabat yang keempat, berdasarkan hadis Nabi, idza hamma ahadukum, jika seorang kamu hendak melakukan amalan salih, falam ya'malha, dan dia tak buat, dicatatkan untuk dia satu pahala. Kalau niat itu berada pada kedudukan ham, berkehendak. Tapi ham, kalau ada niat ham untuk melakukan dosa,
tak ada dosa pula. Kalau ada ham nak buat dosa, tak ada dosa. Tapi kalau ada ham melakukan kebaikan, ada pahala. Rahmat Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi SAW, jika kita berniat pada martabat ham, melakukan kebaikan, tak buat kebaikan itu, kita dapat pahala niat. Akan tetapi kalau kita berniat pada kedudukan pada martabat ham untuk melakukan kejahatan, tetapi tak jadi buat, kita tak dicatat sebagai mendapat dosa. Itu martabat yang keempat. Yang kelima, fa'azmun, kata para ulama. Yang kelima, martabat niat yang kelima, iaitulah azam ataupun keazaman dalam bahasa kita, kata para ulama. Kulluha rufi'at. Semua yang keempat awal tadi tak dikira sebagai dosa. Siwal akhir, melainkan martabat niat yang akhir sekali, iaitu yang kelima, apa dia? Keazaman. Fafihil ithmu qad waqa'a. Kalau dia ada niat dalam bentuk keazaman melakukan kebaikan tapi dia tak buat, tentu dah dapat pahala. Tetapi kalau dia ada niat dalam martabat keazaman nak melakukan dosa, dia tetap dicatat, tapi tak jadi nak buat, dia tetap dicatat sebagai memperolehi dosa disebabkan dia ada keazaman melakukan sesuatu. Dalil dia iaitulah hadis Nabi SAW, idza altaqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fin nar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan dua senjata mereka berkelahi, berbunuh-bunuhan sesama mereka, kata Nabi SAW, falqatil wal maqtul fin nar. Yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-dua sekali masuk dalam neraka. Lalu kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal al maqtul. Wahai Rasulullah, ini yang masuk neraka, yang membunuh ada munasabah dia masuk neraka kerana dia membunuh saudara dia. Fama bal, bagaimana pula yang dibunuh boleh masuk neraka juga? Lalu kata Nabi SAW, kana harisan ala qatli sahibih, kerana dia juga ada kesungguhan, dia juga ada keazaman untuk membunuh saudara dia. Walaupun dia tidak membunuh saudara dia, tetapi dia memiliki keazaman melakukan kejahatan tersebut, maka walaupun dia tak buat, akan tetapi dia tetap masuk ke dalam neraka kerana dia ada kesungguhan. Maka bila kita bercakap tentang niat berpuasa di sini, saya terangkan martabat niat supaya kita faham. Martabat itu kita boleh praktikkan, kita boleh faham dalam isu-isu yang lain juga. Jadi bila kita maksudkan puasa perlu kepada niat, niat yang dimaksudkan di sini adalah keazaman melakukan sesuatu. Dan niat berpuasa mesti dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitulah niat berpuasa fardu mesti dilakukan pada malam hari. Niat berpuasa fardu mesti dilakukan pada malam hari berdasarkan pandangan majoriti para ulama. Baik, itu isu niat. Dan dari sudut hadis tidak ada sebarang bukti, tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan perlu kepada talafuz. Tidak ada sebarang bukti yang menunjukkan niat berpuasa memerlukan kepada lafaz niat. Tidak ada. Niat seperti yang kita bagi tahu tadi, kita terang panjang lebar tentang niat, iaitulah keazaman hati untuk melakukan sesuatu perkara. Bahkan sebenarnya seorang muslim yang multazim, yang berpegang kuat dengan agama, mengamalkan amalan agama, sudah pasti dia tidak menimbulkan masalah dalam bab niat. Kerana bila masuk Ramadan, katalah esok ni 1 Ramadan, katakanlah semua orang Islam dah ada keazaman dia akan berpuasa. Keazaman itulah niat. Keazaman itulah niat dan berkehendak. Keazaman itulah kehendak dan niat untuk melakukan puasa, sekalipun tanpa dia melafazkan sebarang lafaz, dia telah dikira ada niat. Itu bagi orang muslim yang biasa. Cumanya niat ni barangkali timbul masalah bagi orang-orang yang dia ada keuzuran untuk tidak berpuasa. Sebagai contoh dia sakit, ataupun ketika masuk 1 Ramadan dia sakit tak boleh puasa, sebagai contoh. Kemudian 3 hari lepas tu dia sakit dia semakin beransur hilang. Hari ketiga dia rasa, dia fikir, dia nilai diri dia sendiri, dia mampu berpuasa ataupun tidak. Kalau dia nak berpuasa pada hari yang keempat, dia kena pastikan dia memiliki keazaman pada malam hari tu. Mesti memiliki keazaman. Kalau dia tak memiliki keazaman, dia kata boleh puasa ke tak boleh puasa, boleh puasa ke tak boleh puasa. Pukul 8 pagi hari keempat, kemudian dia kata alang-alang, dia kata dah 8 pagi dah aku puasa, hari keempat ni puasalah pukul 8 pagi.
puasa dia tak boleh, kerana dia bermula keazaman pada pukul 8 pagi setelah terbit fajar, bahkan setelah terbit matahari pun. Maka situasi dia puasa pada hari keempat tu tak boleh, dia tak boleh puasa. Jadi dia kena pastikan niat dia dilakukan pada malam hari. Itu yang pertama, niat. Saya rasakan, saya merasakan dan saya mengharapkan persoalan niat ni tak menimbulkan banyak masalah kepada kita. Yang kedua saya sebut tadi, asas yang dibina puasa di atasnya, yang pertama niat, kita selesai dah niat. Yang kedua, al-imsak. Al-imsak ataupun menahan diri dari melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Di sini ada, sebelum tu, perkara yang disepakati oleh para ulama. Bila kita lakukan perkara itu boleh membatalkan puasa, 3 saja, tak banyak pun. Yang pertama iaitulah makan. Yang kedua minum. Yang keempat hubungan kelamin. Yang ketiga hubungan jenislah hubungan suami isteri. 3 ni semua para ulama sepakat dia membatalkan puasa dengan nas Al-Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga jelasnya benang putih dari benang hitam. Itu menunjukkan tak boleh makan dan minum. Kemudian larangan melakukan hubungan, iaitu dalam ayat Al-Quran juga. Fa'atimus siyama ilal lail. Yani dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang Islam melakukan hubungan dengan isteri dia melainkan pada malam hari. Semua para ulama sepakat 3 perkara ini yang membatalkan puasa. Dan juga demikian juga apa-apa perkara yang memiliki makna makan, memiliki makna minum dan memiliki makna jima'. Para ulama memberi contoh apa-apa yang berada pada kedudukan makan dan minum. Antara contoh yang masyhur ataupun boleh kita sebut pada hari ini, pada pagi ini, iaitulah misal merokok. Merokok itu memiliki makna makan, dia berada pada kedudukan makan dan minum. Iaitulah dia memasukkan sesuatu ke dalam mulut dia dan dia diambil bagi memenuhi tuntutan keinginan diri. Sedangkan puasa itu bertujuan, antara tujuan dia adalah supaya manusia ini tidak dikongkong oleh nafsu. Supaya manusia ini bebas dari kehendak nafsu dia. Dia tidak terikat dengan nafsu dia. Itu antara kebijaksanaan dan hikmah pensyariatan ibadah puasa, supaya orang Islam tidak dikongkong oleh nafsu. Makan itu nafsu, minum itu keinginan kita. Kadang-kadang manusia tak perlu makan, dia makan juga. Kadang-kadang kita ni tak perlu minum, kita minum juga. Kenapa? Kerana tuntutan, keinginan di nafsu kita. Maka demikian juga merokok. Merokok, dia mengambil rokok, dia hisap asap tu ke dalam mulut dia melalui jalan makan dan minum. Kemudian tujuan dia mengambil itu adalah memenuhi tuntutan syahwat dia. Memenuhi tuntutan syahwat di sini keinginan. Maksud saya keinginan diri dia. Bersedap-sedap dengan merokok. Perkara itu membatalkan puasa dan kedudukan rokok berada pada kedudukan seperti makan dan minum. Selain daripada itu, apa-apa yang berada pada kedudukan hubungan lelaki perempuan, seperti yang disebut oleh para ulama, seperti perbuatan mengeluarkan air mani di siang Ramadan tanpa melalui jalan jima', seperti sebagai contoh onani dan seumpamanya, dan perkara ini semua adalah perkara yang berada pada kedudukan jima' yang boleh membatalkan puasa. Bahkan juga para ulama menyebut demikian juga perbuatan meraba. Sebagai contoh, seorang suami meraba isteri dia, kemudian dia bersyahwat sehingga dia inzal, sehingga dia mengeluarkan mani, maka sekalipun tidak berlaku tidak berlaku jima', tetapi dia telah mengeluarkan mani dengan memegang-megang isteri dia dan seumpamanya, maka perkara itu berada pada kedudukan sama seperti kedudukan jima'. Dan dia membatalkan puasa. Baik, itu perkara yang saya sebut yang disepakati oleh para ulama, perkara itu sebagai perkara yang membatalkan puasa. Adapun dia timbul masalah-masalah lain. Selain daripada itu adalah masalah ijtihad. Selain daripada itu adalah masalah ijtihad yang dilontarkan oleh para ulama dalam mereka memahami
ataupun dalam mereka berinteraksi dengan dalil-dalil, nas-nas, sama ada biasanya kebanyakannya hadis yang mereka ketahui, mereka berinteraksi dengan hadis-hadis dalam berkaitan puasa, lalu mereka menghasilkan, menyusun, mengistimbatkan, menyimpulkan hukum hasil daripada kefahaman mereka terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Satu perkara yang suka saya sebut di sini, perkara yang menjadi sebab sebahagian para ulama meluaskan bab membatalkan puasa ni, iaitulah persoalan yang membabitkan tentang jauf. Persoalan yang membabitkan, persoalan berkaitan dengan jauf. Dalam bahasa Arab jauf. Jauf ni adalah, dalam bahasa kita, jauf, bahasa Arab ni jauf. Jauf adalah syai'un mujawwaf. Sesuatu yang berongga, kalau boleh kita sebut berongga. Kerana jauf itu sesuatu yang yuqbalul syughul wal faragh. Jauf itu sesuatu yang boleh menerima, boleh diisi dan boleh dikosongkan. Itu jauf. Jauf adalah sesuatu yang boleh diisi dengan sesuatu yang lain dan boleh dikosongkan dari sesuatu yang lain. Itu jauf. Dalam bahasa Arab juga dia sebut dalam tubuh badan kita ni dinamakan sebagai jauful insan. Jauf insan. Rumah, dalam rumah tu dinamakan sebagai jauful bait. Jauf rumah. Jadi ruang tengah barangkali, ataupun rongga, ataupun ialah ruang di tengah sesuatu. Itu dinamakan sebagai jauf. Persoalan jauf ini dibahaskan oleh para fuqaha, dan mereka menjadikan jauf ini sebagai salah satu sebab batalnya puasa. Kenapa mereka kenapa, apa yang menyebabkan mereka, para ulama, boleh pergi ke arah ke situ, boleh menjadikan jauf itu sebagai sebab yang boleh membatalkan puasa? Apa asas pemikirannya? Iaitulah, asas pemikiran dia tegahan makan dan minum. Tegahan-tegahan yang kita sebut, tiga perkara tadi, tegahan yang kita sebut tadi ni, tegahan tu apakah sebagai contoh, tegahan makan dan minum yang boleh membatalkan puasa. Tegahan itu kerana makan dan minum, atau sebenarnya tegahan itu memasukkan sesuatu ke dalam badan. Itu isu dia lah. Bila Allah dan Rasul melarang kita ketika puasa dari makan dan minum, apakah larangan itu larangan dari makan dan minum semata-mata, atau sebenarnya larangan memasukkan sesuatu ke dalam badan? Biasanya manusia memasukkan makan dan minum ke dalam badan, lalu digunakan perkataan makan dan minum. Tetapi sebenarnya syarak menghendaki daripada tegahan makan dan minum itu adalah menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam badan. Itu sebenarnya kata para ulama, terutamanya para ulama 4 mazhab yang masyhur. Itu asas pemikiran mereka. Dan takkan itu sahaja? Barangkali ada orang tanya, takkan itu sahaja Ustaz? Dia bukan itu sahaja. Dia ada bukti yang mereka jadikan sebagai bukti. Ada bukti lain yang mereka jadikan sebagai bukti untuk menguatkan sebab yang mereka nak jadikan sebab untuk membatalkan puasa. Antaranya iaitulah hadis yang agak masyhur juga dalam bulan puasa ni, iaitulah datang seorang Arab kepada Nabi SAW, tanya tentang perkara yang berkaitan dengan puasa. Lalu Nabi SAW kata, antara yang Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam ketika berwuduk, menyedut air. Orang Arab tu, saya ingat sahabat tu tanya tentang wuduk, kata silap saya. Lalu Nabi bagi tahu tentang wuduk. Kemudian ketika menyedut air, perbuatan wuduk menyedut air ke dalam hidung, Nabi sebut kepada sahabat tersebut, baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh menyedut air ke dalam rongga hidung, illa an takuna sa'iman, melainkan ketika kamu sedang berpuasa. Nabi sebut sedemikian. Ini antara sebab ataupun antara petunjuk yang digunakan oleh para ulama untuk menjadikan jauf itu sebagai satu sebab membatalkan puasa. Demikian juga perkataan Ibnu Abbas, kalau tak silap saya, ataupun Ibnu Mas'ud, kalau tak silap saya, Ibnu Abbas, yang berkata, al-fitru mimma dakhal laysa mimma kharaj.
berbuka itu ataupun batal puasa itu dengan apa-apa yang masuk ke dalam badan, bukan apa-apa yang keluar dari badan. Maka semua perkara ini menimbulkan perbahasan. Maka semua bukti-bukti isyarat-isyarat ini dijadikan oleh para ulama untuk menjadikan rongga itu, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam badan yang berongga, menjadi satu sebab batal puasa. Bila keempat-empat ulama mazhab, mereka menjadikan rongga itu sebagai sebab, ataupun rongga itu sebagai jauh itu sebagai sebab batal puasa, bila kita masukkan suatu benda ke dalamnya, bila mereka jadikan itu, mereka kena bataskan, mereka kena bagi tahu apa dia jauh tu. Mereka kena bagi tahu apa dia batas jauh tu. Dan masalah yang timbul dalam bab jauh ni apabila Allah dan Rasul, tidak ada bukti dari Allah dan Rasul menjadikan jauh itu sebagai illah. Bila masuk sesuatu batal puasa, tak ada bukti daripada Allah dan Rasul, tak ada sama sekali bukti Allah dan Rasul, dari Allah dan Rasul, tidak ada sama sekali. Itu masalah yang besar yang dalam para ulama berinteraksi dengan isu ni. Jadi lalu timbullah perbezaan pandangan ulama yang begitu luas, sehingga kan para ulama di dalam sesuatu mazhab itu sendiri berbeza-beza dalam meletakkan had untuk jauh. Mazhab Hanafi sebagai contoh, mereka sendiri berbeza. Ulama dalam mazhab Hanafi itu sendiri berbeza. Dan mazhab Hanafi mereka beranggapan jauh yang dimaksudkan itu adalah al-batnu, perut. Perut. Mereka maksudkan al-jauh adalah perut. Demikian juga jadi sesuatu yang masuk melalui mulut, masuk ke dalam perut, membatalkan puasa, kata ulama mazhab Hanafi. Dan demikian juga kalau masuk ke dalam kepala, wallahu a'lam, barangkali orang dahulu mereka beranggapan, sebahagian mereka wallahu a'lam, walaupun kita tak nafikan ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan mereka, sebahagian mereka beranggapan kepala ni dia ada quwwatul muhilah, dia ada keupayaan untuk mencerna. Sebahagian ulama beranggapan sedemikian. Lalu sebahagian mereka beranggapan memasukkan sesuatu ke dalam kepala, ke dalam rongga kepala yang ada otak ni pun membatalkan puasa. Barangkali wallahu alam disebabkan mereka, orang dulu dia suka wangi, hidu wangian dan seumpamanya, pakai celak. Jadi dia rasa benda itu terproses. Wangian bila kita hidu wangi, dia masuk dalam hidung. Maklumat dulu tak macam hari ni. Jadi mereka beranggapan di dalam kepala kita ni ada kekuatan untuk memproses, mencerna bau yang masuk sehingga badan ya tamat, badan dia berseronok, dia rasa selesa dengan bau yang wangi. Itu barangkali dengan sebab itulah. Barangkali sebab itu sebahagian mereka beranggapan dalam kepala ni ada kekuatan mencerna, dan sebahagian mereka juga sebab mereka kata apa-apa yang masuk ke dalam jauh, sebahagian mereka beranggapan kepala ni mujawaf, sesuatu yang ada rongga. Tapi ternyata anggapan-anggapan ini bersalahan dengan penemuan perubatan moden yang mengatakan dalam kepala ni tak ada lagi ruang yang berongga, melainkan penuh dengan organ-organ otak dan seumpamanya. Jadi para ulama sendiri berbeza pandangan. Cuma mazhab Hanafi, kalau kita tengok dari sudut pandangan majoriti para ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan sesuatu yang masuk ke dalam kepala itu bukan membatalkan puasa, melainkan maksud saya dia jadi batal puasa disebabkan bila masuk ke dalam kepala dia ada saluran ke perut, kata mereka. Dia ada saluran ke perut, kata mereka. Dia sebut sebagai manfath. Manfath ni saluran ataupun laluan ke perut. Mereka beranggapan sedemikian. Melalui pembacaan saya menyatakan sebenarnya tidak ada laluan daripada kepala ke perut, tidak ada laluan. Tidak ada laluan untuk makanan dan seumpamanya masuk. Tak ada. Tidak ada. Baik, itu mazhab Hanafi. Cumanya mazhab Hanafi di kalangan mereka ada yang berpandangan sesuatu yang masuk ke dalam perut tadi, yang jauh yang mereka masukkan perut itu, kalau dia tidak menetap di dalam perut, tak apa, tak batalkan puasa pula. Mereka beri contoh, kalaulah seorang dipanah kemudian masuk ke dalam jauh dia, ke dalam rongga dalam dia,
Kemudian bila ditarik, kalau kita sebut apa, mata anak panah itu terkeluar sekali, tak batal puasa. Dia kata, mereka sebut macam tu. Tapi kalau mata anak panah tu tertinggal di dalam, batal puasa. Kenapa? Kerana dia masuk ke dalam rongga dan dia menetap di dalam rongga tu. Para ulama ni mereka tidak mensyaratkan masuk ke dalam rongga tu ada kekuatan mencerna ataupun tidak ada. Mereka tidak mensyaratkan. Bahkan mereka juga tidak mensyaratkan yang masuk tu mesti makanan. Apa-apa saja, hatta batu kalau masuk ke dalam rongga perut, dia membatalkan puasa, kata mereka. Kerana tegahan makan dan minum itu bukan memaksudkan makan dan minum sahaja, tetapi tegahan itu adalah supaya kita menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Itu isu dia. Jadi ulama Hanafi sebut sedemikian. Demikian juga mereka kata, kalau sesuatu yang masuk ke dalam perut itu, ke dalam jauf itu, sama ada perut ataupun kepala, kalau dia bersambung dengan sesuatu yang berada di luar, tak batal puasa juga. Tak batal puasa juga, kerana dia tak nama sebagai dia tak sama, wallahu alam, barangkali dia tak sama dengan maksud makan dan minum. Dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Barangkali itu maksud mereka. Atas dasar itulah antaranya fatwa Perlis tentang persoalan swab, ujian swab bagi untuk saringan COVID-19 yang terbaru ini. Dalam fatwa Perlis mengatakan ujian yang mana pesakit yang disaring nak tengok dia positif COVID-19 ataupun tidak, dimasukkan kapas ke dalam rongga yang begitu dalam, sama ada melalui mulut ataupun hidung, masuk ke dalam. Fatwa Perlis terbaru menyatakan perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Dan kerana apa? Kerana antaranya kita ada persamaan dengan qaul di dalam mazhab Hanafi, iaitulah sesuatu yang masuk ke dalam rongga bersambung dengan sesuatu yang luar, berada di luar, dan perkara yang masuk itu pula dia tidak menetap kekal lama di dalam rongga, maka dia tidak membatalkan puasa. Maka fatwa swab dari ahli AJK Fatwa Perlis itu tidak keluar daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah masih bersama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi dalam masalah jauf atau rongga. Demikian juga mazhab Malik pun sama, mereka juga meletakkan ada jauf, dan mereka lebih dahsyat lagi, mereka jauf masuk ke dalam halqum saja, bermakna dia telah masukkan sesuatu ke dalam jauf. Demikian juga mazhab Syafi'i juga sedemikian. Mereka beranggapan bukan setakat memasukkan sesuatu ke dalam jauf, tetapi apabila memasukkan sesuatu al-makhariqul asliyah, laluan-laluan asal, mulut, hidung, apa-apa laluan yang boleh sampai kepada jauf, semua itu membatalkan puasa. Semua itu membatalkan puasa. Demikian juga mazhab Hambali. Itu dari sudut perbahasan para ulama empat mazhab. Akan tetapi ada di sana para ulama ahli sunnah wal jamaah juga yang mereka ada usaha untuk menyempitkan perkara-perkara yang membatalkan puasa ni. Antara tokoh yang melakukan usaha ini iaitulah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia dalam Fiqh Siyam, beliau sendiri ada usaha menyempitkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bahkan kalau kita tengok kajian-kajian baru, kajian-kajian moden, bila berdepan dengan persoalan-persoalan perubatan yang kalau kita luaskan menyebabkan banyak perkara yang membatalkan puasa, di kalangan ulama mereka ada usaha untuk menyempitkan, sehingga ada sebahagian mereka berpandangan perkara-perkara yang membatalkan puasa ni dia bukan atas jauf itu, tetapi dia mestilah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ke dalam laluan biasa, ke halqum, terus ke perut, sama ada yang dimasukkan itu makanan atau minuman, ataupun bukan makanan dan bukan minuman, tetapi dia masuk melalui jalan biasa ke halqum, ke perut, dia membatalkan puasa. Demikian juga kalau memasukkan sesuatu melalui saluran bukan mulut, tetapi dia memiliki makna makan dan minum, dan dia juga membatalkan puasa, seperti suntikan makanan ke dalam ke tubuh badan, maka perkara itu juga membatalkan puasa berdasarkan pandangan sebahagian para ulama. Apapun perkara-perkara yang membatalkan puasa ini, untuk kita bincang satu persatu tajuk dia,
dia agak panjang, dan saya ingat sempat untuk masuk beberapa contoh dalam perkara-perkara yang apa dibincangkan oleh para ulama, seperti derma darah, seperti muntah dan seumpamanya. Saya ingat sempat masuk perkara itu, tapi tak sempat kita. Tapi saya rasa memadai untuk saya memberi satu gambaran umum bagaimana persoalan perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa ini dibahaskan oleh para ulama, dan bagaimana perkara itu menimbulkan perbezaan. Kadang-kadang umat Islam di tempat kita, kadang-kadang umat Islam dia kata, ustaz, masalah keliru sikit masalah ni. Kenapa? Bila kita tanya kenapa, dia kata ada ustaz kata batal, ada ustaz kata tak batal dan seumpamanya. Memang perkara itu akan berlaku. Kenapa akan berlaku? Kerana masing-masing ustaz dia berdasarkan apa yang dia jumpa, berdasarkan apa yang dia baca, berdasarkan apa yang dia faham. Dan para ulama tak sama dalam perkara ini. Maka setiap orang dia dalam bab agama, dia ikut mana-mana ustaz yang dia rasa percaya dengan ustaz itu akan ilmu dia dan akan warak ustaz itu dalam bab agama, maka dia ikutlah, peganglah dengan pandangan ustaz yang dia rasa percaya tersebut. insya-Allah amalan yang dilakukan. Kerana hal sedemikian, ikut panduan yang disampaikan oleh ustaz merupakan kerana mematuhi perintah Allah dan Rasul, yang mana Allah dan Rasul memerintahkan kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui jika kita tidak mengetahui. Maka insya-Allah jika itu yang kita tempuh dalam melakukan ibadah puasa ini, insya-Allah ibadah puasa kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih penting sekali, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini kita mendapat manfaat dia, kita dapat pahalanya di akhirat kelak, sehingga kita akan dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang diberi nikmat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya ingat sekadar itu sahaja perbincangan kita tentang perkara ini. Ada soalan ke dalam Facebook? Tak ada. Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.